Komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi hak Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bukan retorik politik. Sebaliknya, perjuangan yang sentiasa diutamakan sehingga kesemua tuntutan dipenuhi. Dan saya yakin dengan komitmen oleh Kerajaan Madani dan MA63 ini pasti akan dapat dilaksanakan, kerana saya akan sendiri mendesak di peringkat kabinet untuk supaya MA63 ini dilaksanakan sepenuhnya. Seterusnya, kita berlintas langsung ke Kota Kinabalu dengan fokus mengenai penglibatan belia dalam peringkat pembuatan keputusan. Perinciannya bersama Rozila Wati Asih. Silakan. Ya, Atira, suara belia Sabah terus diketengahkan apabila 40 pelajar Unitar Kota Kinabalu menyertai sesi Kupi-Kupi Dulu Bah Kita Sama Speaker. Ia platform membolehkan golongan muda menyuarakan aspirasi secara langsung kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Tan Sri Johari menegaskan masa depan Sabah bergantung kepada keberanian belia mencipta perubahan dengan 3 teras utama, impian, keberanian dan pengetahuan. Katanya generasi muda bukan sahaja pewaris negeri tetapi pemacu arah baharu kepimpinan Sabah. Program berlangsung di Nadi Bandar Putra menyaksikan belia menyuarakan harapan agar suara mereka lebih didengari dalam proses membuat keputusan negara. Sebagai seorang belia, kita mesti mengenal pasti apa yang kita perlukan sebagai seorang belia. And then saya rasa kita perlu juga ada sedikit pengetahuan sebelum kita jadi seorang pemimpin. Belia masa kini diorang inginkan seorang pemimpin yang berintegriti dan juga seorang pemimpin yang akan sentiasa mendengar suara daripada belia-belia. Manifesto JRS dilihat semakin mendapat perhatian khususnya dalam kalangan pengundi muda apabila parti itu menampilkan agenda yang disifatkan inklusif serta tidak mengetepikan hak generasi baharu. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menegaskan komitmen GRS jelas melalui janji untuk mewujudkan dana pelaburan masa depan anak Sabah. Satu inisiatif menunjukkan kesungguhan kerajaan menjamin masa depan belia Sabah. Supaya masa depan anak-anak muda, generasi muda di masa akan datang akan terus terpelihara dan terjamin. Dan mudah-mudahan dengan adanya dana ini, dana pelaburan masa depan anak muda ini akan menambahkan keyakinan bahawa kerajaan GRS ini atau kepimpinan GRS ini adalah kepimpinan yang benar-benar memastikan Sabah ini menjadi Sabah yang lebih maju dan lebih berjaya. Beralih ke perkembangan kempen pilihan raya negeri Sabah ke-17 dalam usaha membuktikan komitmen terhadap rakyat, calon GRS bagi Dun Tambunan Dr. Victor P. Paut tampil dengan tawaran berani memotong 20% gajinya jika dipilih sebagai adun. Langkah ini bertujuan menyalurkan dana terus kepada tabung pendidikan dan badan kebajikan, fokus membantu keluarga yang benar-benar memerlukan di Tambunan. Kerana banyak yang perlu kita bela di kawasan Tambunan ini. Semoga kita berharap dengan 20% daripada gaji saya sebagai adun itu akan dapat meringankan rakyat di Tambunan yang mana memerlukannya. Dalam jelajahnya di Mukim Tobo, beliau turut memperkenal manifesto Transformasi 100 Hari Tambunan Maju Jaya, satu pakej perubahan segera yang membuktikan kesungguhan membawa pembaharuan pantas di Tambunan. Datuk Victor berdepan penyandang Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dari Parti Star selain 5 calon lain. Meninjau kempen di pantai timur Sabah, calon GRS bagi Dun Kukusan Samsia Usman mengutamakan kebajikan keluarga berpendapatan rendah, membuka peluang ekonomi setempat dan menambah baik infrastruktur asas. Menurut Samsia, keutamaan itu selaras dengan tawaran manifesto GRS yang menekankan kestabilan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Ya, memang ada. Sebab perkara ni seperti rumah SMJ memang sudah ada dibuat. Cuma mungkin kita selepas ini kita akan perluaskan lagi kepada rakyat di Kukusan lah. Pendidikan, bantuan pun sama juga, kita akan memperluaskan lagi dengan lebih banyak. InsyaAllah. Beliau memperhebat kempen secara bersemuka mendekati penduduk dari rumah ke rumah bagi mendengar sendiri keperluan masyarakat. Pendekatan itu membolehkannya memahami isu sebenar warga Kukusan termasuk keperluan kebajikan, peningkatan ekonomi serta pembangunan infrastruktur asas. Sementara itu, calon PH bagi Dun Sindomin Datuk Yamani Hafiz Musa menegaskan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan penting demi mempercepat pembangunan. Masalah banjir dan selalu banjir dan mereka juga memerlukan satu mini dewan yang seperti diutarakan tadi dan perkara ini sudah tentu memerlukan peruntukan dari persekutuan kerana saya rasa belanja adun saya rasa tidak mencukupi untuk menampung masalah-masalah di sini. Beliau ditemui RTM dalam ceramah kelompok di Kampung Tanjung Nipis, Sipitang. Datuk Yamani turut menegaskan pentingnya memberi kesedaran kepada pengundi muda mengenai tanggungjawab keluar mengundi sambil mengajak semua pengundi membuat keputusan tepat demi pembangunan dan masa depan Sindomin. Barisan Nasional melancarkan manifesto berasaskan 6 tonggak utama sebagai pelan hala tuju pembangunan menyeluruh. Pelancaran disempurnakan pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. 6 tonggak merangkumi kemakmuran ekonomi, wanita dan orang muda, pendidikan berkualiti, transformasi politik dan tadbir urus, masyarakat sihat dan negeri berkebajikan serta kelestarian sumber. Komitmen Barisan Nasional Sabah adalah untuk mengembalikan mana-mana pembangunan yang tertinggal, terutamanya di dalam perkara yang melibatkan 3 serangkai, jalan, api dan air. Di samping itu kita lihat bahawa Mahkamah Anak Negeri akan diperkasakan. Manifesto ini juga menegaskan komitmen BN untuk melaksana perubahan dalam tempoh 1 penggal jika diberi mandat membentuk kerajaan. Terdahulu Bendahari UMNO Sabah, Datuk Seri Saleh Said berkata, manifesto bertemakan rancangan pembangunan Sabah 1 dirangka secara inklusif bagi memastikan tiada golongan tercicir daripada pelaksanaan dasar dan pembangunan. Bagi calon BN Dun Karambunai, Datuk Yaakob Han pula memberi fokus kepada pembangunan komuniti wanita dan belia. Ia usaha memperkasa ekonomi setempat dan menyediakan kemudahan sosial yang lebih selamat, teratur dan inklusif. Menurutnya, komuniti wanita akan diwujudkan sebagai platform menjana pendapatan. Manakala kemudahan sukan dan rekreasi termasuk pembinaan trek permotoran akan disediakan khusus untuk golongan belia. Alangkah cantiknya kalau kita dapat membina mini stadium di kawasan ini sebagai pusat aktiviti sukan anak-anak. Di samping kita jadi juga menyediakan pusat hikmat belia kita. Kita boleh sediakan di internet berkelajuan tinggi untuk anak-anak ini. Pelbagai harapan disuarakan rakyat Sabah terhadap hala tuju negeri untuk tempoh 5 tahun akan datang. Masing-masing inginkan pembaruan lebih menyeluruh. Harapan saya sebagai rakyat Sabah untuk 5 tahun yang mendatang, kita lebih pada back to basic lah. Maksudnya kita naik taraf dan kekalkan kualiti infrastruktur yang sedia ada. Kita kekalkan keharmonian yang ada di kalangan rakyat Sabah ni. Kita follow pembangunan negeri-negeri lain juga supaya Sabah terus maju dan ke hadapan. Untuk 5 tahun yang akan datang, harapan saya adalah saya berharap ekonomi di Sabah ni makin diperbaikilah untuk anak-anak muda dan pekerjaan untuk anak-anak muda di Sabah pun diperluaskan lagi lah. Sabah got a lot of potential. We have a lot of economy is good and that. But why do we have to go to other place to look for job? Maybe it's time that the politicians
whoever rule the government will think of the people. Harapan saya supaya tamu ni lebih ramai ke apa kan, lebih ramai pengunjung, seperti dapat bantuan dana khas ke apa untuk peniaga, supaya macam kami ni peniaga kecil ni boleh berkembang. Kurangkan risiko banjir di daerah Tenom dengan skala perlindungan 50 tahun. Khususnya banjir berulang di kawasan Tenom Lama hingga Kampung Uloi di Dun Melalap. Manfaat projek Tebatan Banjir Sungai Padas oleh Kerajaan Madani yang dijangka siap pada Mei 2027. Perinciannya bersama Duli Simon dalam Madani Maju Makmur. Syukur jugalah kerajaan sudah buat tebatan banjir, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan impak risiko banjir tu dia lebih tinggi. Macam yang kamu nampak sekarang ini level yang terbaru lah banjir dah. Barang-barang pun banyak rusak. Bernilai hampir 50 juta ringgit. Rancangan tebatan banjir Sungai Padas ini dilaksanakan di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Ia meliputi jajaran kira-kira 4 km melibatkan kawasan paling kerap terdedah kepada limpahan air Sungai Padas setiap musim hujan. Impak daripada projek ini dia akan mengurangkan banjir di kawasan yang terdapat projek RTB tersebut. Kita akan nampak dia punya kesan mengikuti kita punya simulasi. Di kawasan yang dilindungi adalah kawasan yang terutama yang kita punya rumah pump. Projek ini dijangka menggunakan konsep reka bentuk berskala perlindungan 50 tahun atau Average Recurrence Interval ARI, dijangka memberi perlindungan kepada lebih 7,500 penduduk. Harapan kami kalau boleh peruntukan projek-projek untuk di Tenom ni dapat diteruskan, sebab ini di projek RTB ni kita ada planning lagi untuk yang fasa 2 dan fasa seterusnya lah, untuk mengurangkan kesan banjir di kawasan daerah Tenom. Penduduk setempat menyambut baik inisiatif berimpak tinggi ini kerana ia akan mengurangkan trauma akibat banjir yang bukan sekadar merosakkan harta benda tetapi turut mengganggu keselamatan dan rutin harian. Banjir di kampung ini memang sangat mengerikan lah. Apabila hujan dalam 2 ataupun 3 hari, penduduk kampung ini memang sudah bersiap-siap kerana takut banjir itu datang, macam menjadi trauma lah dengan keadaan banjir. Tetapi apabila tebatan itu dibuat, dia mengurangkan sedikit kita punya kesan banjir. Seluruh kampung Bulut ini serta di Pekan begitu amat sarang hati apabila pihak kerajaan mengadakan satu projek besar di Tenom ini, satu tebatan banjir yang diantara sampai di Tenom Lama hinggalah kampung Megagagas Tenom Uloi, begitu sangat bermanfaatlah bagi kampung ini. Jadi Akai pun berterima kasih kesana atas kerajaan pusat, kerajaan Madani Reno. Aman boleh seboleh-bolehnya kawasan-kawasan mendalam ataupun teman talik yang selalu makan banjir itu. Aman boleh tambahin pialah. Jadi mengalap aku kesempatan sedeno kerajaan Madani mengalap ambil perhatian lah. Dengan terlaksananya tebatan banjir ini, penduduk Tenom lebih terlindung daripada risiko banjir berulang. Duli Simon, RTM. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam Berita Wilayah bersama Atira. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bah Undi 2025. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rozlawati.